Begitu indah sekali pemandangan ketika ini. Sekarang saya berada di sebuah perkampungan di daerah Tambunan, Sabah. Dengan peluang yang ada, saya ingin melihat sendiri dan juga berkongsi kepada anda bagaimana cara makcik yang tinggal di kawasan perkampungan di daerah Tambunan ini membuat tapai. Tapai beliau boleh dikatakan agak digemari oleh penduduk kampung. Okey, inilah dia makcik yang saya maksudkan. Hai makcik, terima kasih kerana menerima kehadiran saya bersama makcik hari ini. Okey, boleh tak makcik kongsikan kepada kami semua dan dari mana asalnya makcik belajar membuat air tapai ini? Saya belajar dari mama. Dari nenek Nenek. kami lah. turun mama. Saya nampak lah. Bila tiada mama, saya pandai lah mau buat tapai. Yang dulu-dulu lagi tidak boleh mau bikin tapai kalau tiada yang tikar yang sendiri buat, tiada daun, tidak jadi mau buat tapai. Habis yang dulu banyak yang mau kasih sedia. Ini kimpun dura ini tiada dulu. Plastik pun tiada. Ada juga yang itu tuna yang tajau nggak tiada kecil-kecil, semua besar-besar yang macam saya tinggi dia lah. Oh, maksudnya kalau dahulu tajau semuanya besar dan tinggi. Tiada yang saiz kecil seperti sekarang. Sekarang macam-macam bentuk yang ada. Itu yang makcik ini maksudkan. Adalah yang panding, adalah yang gerowuh, adalah yang timbangan, adalah yang sabak. Banyak nama-nama itu, semua ada nama itu. Okey, sekarang kita mula tengok macam mana makcik ini membuat air tapai dari mula sampai dia selesai nanti ya. Kita saksikan sama-sama. Mula-mula makcik ini dia panaskan dahulu air di dalam periuk khas. Sementara itu dia membersihkan dahulu beras tersebut sehingga bersih. Dan nanti kita tengok apa yang akan dia buat ya. Okey, setelah air yang dipanaskan tadi mendidih, dia telah memasukkan beras yang dibersihkan itu ke dalam periuk tersebut. Okey, dia masukkan beras yang sudah bersih tadi. Kita tengok lagi apakah langkah seterusnya. Kasih panas air sampai mendidih. Biasanya sebelum ini saya mendengar sahaja air tapai. Kalau tidak silap saya, air tapai ni dia seolah-olah seperti wine. Cuma wine ia diperbuat daripada anggur. Tapai ni dia diperbuat daripada beras. Okey, seterusnya makcik mula menggaul beras yang sudah dimasukkan. Makcik kena digaul sepanjang masa ke ni? Supaya tidak hangus dia punya bawah. Okey, sekarang api nampaknya dia buat semakin kuat. Okey, supaya cepat masak. Okey, nampak dia mendidih. Jalan ada sansaban tidak. Nampaknya untuk membuat air tapai ni, api yang dinyalakan itu haruslah kuat supaya ianya cepat masak. Okey, kita tengokkan lagi apa yang makcik ini lakukan. Okey, sekarang dia proses membersihkan
tempayan ataupun tajau ya, ataupun tajau untuk meletakkan beras itu nanti. Okey, setelah beras ataupun beras tadi sudah masak menjadi nasi, makcik ini telah menyediakan tikar. Tikar ni adalah khas untuk membuat tapai. Okey, tidak ada campuran dengan yang lain. Inilah cara dia. Dia meletakkan semua nasi itu di atas tikar. Okey. Mau kasih begini, mau kasih siar begini. Tujuannya adalah untuk menyejukkan nasi tersebut. Okey, dia sejukkan terlebih dahulu. Dia letak semua nasi itu di atas tikar itu. Inilah proses yang kedua yang dia lakukan. Okey, kita saksikan lagi. Dan itu udah kola piring. Menurut makcik ni, apabila membuat tapai ini ada pantang larang dia sebenarnya. Tidak boleh dibuat sebarangan. Antara pantang larang yang diberitahu ialah tidak boleh memegang benda yang masam, tidak boleh bergaduh, tidak boleh menuturkan perkataan yang tidak baik. Contoh benda masam ini tadi ialah seperti bambangan, limau, mangga, yang masam-masam itulah. Selain itu, perkara yang ditegah atau dipantangkan untuk membuat tapai ini ialah perempuan yang tengah uzur ataupun datang haid juga tidak boleh memproses tapai ini. Okey, banyak juga pantang larang membuat benda ini. So yang ini baru pertama kali saya melihat secara real life cara orang memproses tapai sebenarnya. Nampak menarik. Dia menginamol Proses yang dibuat oleh makcik sekarang ini adalah proses penapaian. Okey, kalau dalam bahasa Malaysia, ianya digelar sebagai penapaian. Jika dalam bahasa dusun, mereka gelar ini adalah proses membuat moga nimol. Dan dalam bahasa murid pula, ialah monorimo. Tunggu sampai sejuk. Okey, so dia banyak bahasa lah. Tapi kalau dalam bahasa Malaysia, bahasa Melayu, ini telah dikatakan ataupun ini ialah proses penapaian. Okey, kita tengok lagi. Ini adalah sebenarnya proses untuk menyejukkan nasi tersebut. Itu tikar yang buatan sendiri, kasih begini. Kalau sudah ambil itu itu beras, kasih taruh di sana. Bila sejuk, karena taruh itu lempeg, baru mau kasih bungkus. Masam itu apa itu tindalam. Masam itu tindalam mau bungkus. Sampai banyak, baru bila satu malam satu hari baru buka itu bungkusan, dia kasih masuk di sana tajau satu-satu. Sekarang modern sudah mau bikin. Bila sejuk itu baras sudah kena tapai, kena taruh lempeg, terus masuk di tajau. Bukan lagi mau kasih bungkus, bukan lagi yang tiada sudah daun, tiada sudah pakai kim lah mau kasih tumpang. Ini kim pun bukan mau kim yang banyak kerja, ini kim untuk ini saja. Ini lempeg guna saya mantap ada wagas. Saya rana pada momen saya kasar-sari nga manu tituguti tinabuan saya man pasasada di man buan saya jadi na lempeg. Audia pandai awi. Oh, Sendiri momen saya. okey. Emput orang hingga apa dia puut.
Oh, makcik, satu periuk nasi itu tadi, berapa lompong yang kita gunakan? Sanginan. Oh, satu lompong. Lompong itu maksudnya adalah satu ragi yang akan ditumbuk dan digunakan. Ragi yang dia tumbuk sekarang ini adalah satu genggam nasi tapai yang dia buat yang lepas dan dia buat untuk yang sekarang supaya rasa dia berterusan. Okey, ini dia lompong yang sudah siap ditumbuk tadi ataupun ragi. Okey, apabila sudah dihancurkan halus, okey akan ditaburkan di atas nasi yang sudah sejuk. Okey, lepas ditaburkan, makcik ni menggaulkan ragi itu tadi bersama nasi. Tapi pastikan nasi itu tadi betul-betul sejuk. Barulah digaulkan dengan rata di atas nasi yang telah disediakan. Coba na penuh. Okey, setelah siap digaul rata, makcik ni simpan pula ke dalam tajau. Setelah 3 bulan baru boleh diminum. Menurut beliau, jika disimpan sampai 1 tahun, dia akan bertukar menjadi lihing dan warna air tapai itu pun akan berubah jadi lain. Tapi jangan terus dibuang, masih boleh diminum. Tetapi itu memang akan memabukkan lah. Itu menurut beliau. Okey, inilah dia rupa tapai yang sudah dimasukkan ke dalam luping ataupun tajau. Tunggu 2 hari baru akan ditutup rapat-rapat. Dia akan tutup biasa-biasa saja dahulu. Okey, tunggu 2 hari. Tutup dia begini saja supaya sementara supaya dia boleh lari tu gas dia. Oh, supaya unggas-unggas dia tak masuk lah. Ya. Okey, inilah dia antara tapai-tapai yang sudah siap dibuat oleh makcik ini, yang mana dia sudah pindahkan ke dalam botol mineral. Yang ini sudah boleh diminum kerana sudah melepasi 3 bulan.